billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita masih lagi diberi ruang dan kesempatan oleh Allah Rabbul Jalil untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, iaitu program Tazkirah Anjuran Unit Pendidikan Islam dan Jawatan Kuasa Pekdis PPD Kuala Nerus, Terengganu. Alhamdulillah. InsyaAllah bersama saya Ustazah Norisla Lizan binti Haji Harun, Guru Cemerlang Pendidikan Islam dan Guru Bahasa Arab dari SMK Tengku Mizan Zainal Abidin. Tajuk tazkirah ringkas kita pada hari ini ialah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Apakah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita? Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas golongan terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Daripada rentetan kefarduan puasa ini, maka kita kena ingat bahawasanya ada perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Apakah perkara-perkara tersebut? Baik, yang pertama ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Bermula daripada rongga halkum sehingga menuju ke perut. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan rongga yang terbuka? Rongga-rongga terbuka ini yang pertama ialah mulut, telinga, hidung, kubul, dubur, umpamanya itu yang sampai kepada perut. Baik, jadi apabila dikatakan mata atau pusat, adakah ia termasuk di dalam rongga yang terbuka? Baik, mata dan pusat yang agak dalam itu bukan termasuk dalam kategori, iaitu kategori rongga yang terbuka. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka ini yang boleh sampai ke halkum dan ke perut. Baik. Apabila dikatakan memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka itu boleh membatalkan puasa, bagaimana pula dengan ujian swab test bagi pesakit COVID atau yang dijangkiti, iaitu prosedur saringan bagi mengesan penyakit yang dengan mengambil sampel lendir yang berada di dalam hidung atau rongga mulut. Jadi hukumnya adalah tidak membatalkan puasa sesuaian dengan keputusan Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan MKI kali yang ke-87 pada 23 hingga 25 Jun 2009 yang telah memperakukan panduan berpuasa bagi pesakit. Jadi ada dua alat yang digunakan, dua jenis alat lah yang digunakan untuk mengesan penyakit ini. Dan alat-alat tersebut ada kiraan sentimeter dan sebagainya, yang itu telah difatwakan tidak membatalkan puasa. Maka mereka yang telah dikenakan ujian ini boleh meneruskan puasanya sehingga ke hari petang. Baik, bagaimana pula dengan suntikan? Suntikan vaksin atau suntikan mana-mana suntikan ke dalam kulit kita. Adakah ia termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa? Tidak, tidak. Ia tidak membatalkan puasa. Okey, jadi rongga-rongga lain seperti mulut, hidung,
telinga, yang ni yang terbuka, yang sampai ke batin, yang boleh menghala ke perut, sekiranya masuk sampai ke dalam, dalam ni macam mana? Dan bagaimana kalau korek telinga ataupun korek hidung, batal atau tidak? Okey, sekadar membersihkan kotoran yang berada di luar rongga tersebut, tidak sampai ke batinnya, maka tidak membatalkan puasa. Nak sampai ke batin macam mana? Kalau korek telinga, korek hidung, sampai terbalik biji mata, nampak mata putih tu, khusyuk benarlah dia mengorek atau mengeluarkan najis tersebut, maka itu dah kita guna sampai ke batin tu, maka batallah puasa tersebut. Okey. Begitu juga dengan kubul atau dubur. Kentut dalam air contohnya. Terbuka dua rongga tu, maka termasuk benda-benda sesuatu ke dalamnya, maka membatalkan puasa. Baik, seterusnya perkara yang membatalkan puasa ialah muntah dengan sengaja. Okey. Muntah dengan sengaja ini, sesiapa yang sengaja muntah seperti jolok alat atau sesuatu ke dalam anak mulut sampai ke tekaknya untuk mengeluarkan sesuatu, maka batal. Dia menjolok tu, perbuatan itu adalah dengan sengaja. Tapi jika termuntah, maka tidaklah batal puasa. Termuntah tu bukan disebabkan dia nak muntah, tapi dia termuntah tanpa disedar. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sesiapa yang muntah secara tidak sengaja dalam keadaan berpuasa, dia tidak perlu mengkodokkan puasanya. Tetapi siapa yang memuntahkannya dengan sengaja, maka wajib dia mengkodokkan puasa. Baik, yang seterusnya ialah keluar darah haid ataupun nifas. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai keadaan wanita ketika dalam haid, adakah dia perlu mengkodokkan puasa atau hanya mengkodokkan ataupun perlu mengkodokkan solat. Maka dalam hadis riwayat Muslim yang bermaksud, kami isteri Nabi SAW pernah mengalami perkara itu. Oleh itu kami diperintahkan mengkodok puasa, tetapi tidak disuruh mengkodokkan solat. Ini khusus kepada orang-orang perempuan yang keluar darah haid ataupun nifas, yang tidak perlu mengkodokkan solat, tetapi hanya perlu mengkodokkan puasanya. Baik, perkara seterusnya iaitu perkara yang membatalkan puasa ialah bersetubuh ataupun berjimak ketika siang hari. Malam hari tak apa, pada waktu siang hari. Okay, apabila seseorang itu telah melakukan persetubuhan, puasanya akan terbatal dan wajib dia mengqada dan dikenakan kafarah mengikut urutan sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Bukhari Muslim, di mana di dalam ayat tersebut telah mengatakan kafarah bagi orang-orang yang telah melakukan persetubuhan di siang hari. Pertama, membebaskan seorang hamba yang beriman. Yang kedua, jika tidak menemui hamba tersebut, maka wajiblah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, yang ketiga, barulah dia boleh melakukan ataupun memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Okey, itu perkara yang membatalkan puasa. Baik, perkara yang membatalkan puasa seterusnya ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okay, bagaimana? Mungkin dia melihat video lucah, ataupun dia melancap, ataupun buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan terkeluarnya air mani secara sengaja, maka membatalkan puasa, iaitu pada siang hari. Ya, tetapi apabila disebabkan oleh mimpi, batal tak puasa? Jadi ini tidak membatalkan puasa, tapi boleh meneruskan puasa setelah mandi junub dan perkara itu tidak membatalkan puasa. Okey. Yang seterusnya ialah pengsan. Pengsan, sepanjang hari pengsan. Jadi apabila seseorang itu pengsan sepanjang hari, ia juga dimasukkan atau dikategorikan sebagai perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Kerana tak sedar. Jadi
hilang ingatannya pada ketika itu. Bersamaan jugalah dengan perkara yang batalkan puasa seterusnya, iaitu gila. Gila pun batal puasa. Sebab apa? Sebab hilang akalnya. Yang hilang akal ini maka termasuk dalam kategori batal puasa. Okey, yang seterusnya ialah murtad. Murtad keluar daripada agama Islam, berpaling atau keluar daripada agama Islam. Maka orang-orang yang murtad ketika sedang berpuasa, maka batal puasanya secara automatik, sebab telah gugurlah kewajipan puasa ke atasnya, kerana telah melakukan dosa atau perkara yang membatalkan iman tadi, iaitu keluar daripada agama Islam. Maka dengan perkara-perkara tersebut menyebabkan pahala puasa atau kita terbatal pahala puasa. Dan apakah yang perlu kita lakukan selepas itu? Baik, orang-orang yang telah terbatal puasanya ketika di dalam bulan Ramadan wajib mengqada puasanya apabila selesai bulan Ramadan atau pada bulan-bulan yang lain. Okey, jadi jangan sampailah pula kena qada banyak kali. Okey, sebab bertimpa tahun, bertunda tahun. Maka apabila selesai bulan Ramadan, maka hendaklah dia mengqadakan puasanya supaya puasanya itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalil. Ini pula ialah perkara yang membatalkan puasa bagi orang perempuan, iaitu melahirkan anak. Orang perempuan saja yang melahirkan anak, orang lelaki tidak melahirkan anak. Jadi janganlah orang-orang lelaki pun rasa macam nak batalkan puasa sebab beranak. Tidak ya. Baik, bagi yang orang perempuan yang melahirkan anak di dalam bulan Ramadan, sedangkan pada ketika itu dia berpuasa, maka batallah puasanya. Ya. Tapi kalau dia melahirkan anak pada waktu malam, tidak kaitan dengan puasa, masa keesokan harinya tidak dikira puasa tersebut. Tak bolehlah berpuasa kerana dia berada di dalam perkara yang membatalkan puasa yang lain, iaitu berada di dalam nifas pula. Dalam keadaan perempuan haid atau nifas pun membatalkan puasa, tidak boleh berpuasa. Puasanya tidak dikira. Baik, jadi apakah yang mesti dilakukan oleh perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang telah melahirkan anak pada bulan Ramadan? Iaitu pada bulan puasa, maka wajiblah dia mengqadakan puasanya setelah tamat bulan Ramadan, pada bulan-bulan berikutnya setelah tamat pantang dan sebagainya, dan dia berupaya untuk mengqadakan puasanya, maka wajib dia mengqadakan puasa mengikut bilangan hari yang telah ditinggalkan. Jadi itulah antara 9 perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada memasukkan suatu pada rongga yang terbuka sehinggalah ke melahirkan anak. Maka mudah-mudahan perkara-perkara tersebut diambil perhatian oleh sidang hadirin dan hadirat, supaya kita mengetahui apakah perkara-perkara yang termasuk dalam perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita nanti tidak tergolong dalam perkara yang sia-sia, sebab di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, yang berbunyi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya selain daripada lapar sahaja. Sia-sia sahaja puasa, sebab pada ketika dia berpuasa itu dia tidak tahu dia telah terbatal puasanya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalam golongan-golongan orang-orang yang berpuasa seperti ini, ya, kerana di dalam bulan Ramadan ini Allah telah menjanjikan iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah.
apabila terbukanya pintu-pintu, apabila telah datangnya bulan Ramadan, maka telah dibuka pintu-pintu syurga. Oh, banyak pintu-pintu dari Babur Rayyan, iaitu orang masuk syurga, orang-orang yang berpuasa melalui pintu yang bernama Babur Rayyan. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan orang yang boleh memasuki syurga melalui pintu orang-orang yang berpuasa ini tadi. Mudah-mudahan dengan perkongsian tazkirah ringkas kita pada hari ini mendapat sedikit pengajaran atau perkongsian yang bermanfaat agar ia menambah ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditimbangkan sebagai amalan baik. Mudah-mudahan ibadat puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kana sawaban min 'indillah wa in kana khata'an minni aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa, ma'as salamah.